Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dia berikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam kuliah ilmu kita. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini akan memberikan kita manfaat sama ada di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni saya tengok masjid ni terang-terang tak? Tukar lampu selalu macam malam gitu ha. Ni nampak dah. Nampak dah mata, hidung semua dah nampak dah. Selalu nampak malam je. Kita banyak juga tadi, salah ke ni masuk kan? Alhamdulillah tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi dapat kita manfaatkan lah. Mudah-mudahan masjid dah terang ni agaknya penuh lah orang. Pun tak nampak lagi tak tahu dah. Nak letak apa lagi kasih terang tak tahu. Mudah-mudahan insyaAllah kita ni, mudah-mudahan kita lah yang terpilih dan kita istiqamah insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita sampai kepada hadis yang ke-39. Masih lagi dalam bab nilai segala amal berdasarkan kepada niat. Hadis yang ke-39 daripada Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala, mengenai apa yang disampaikan dari Tuhannya, yakni hadis qudsi. Ini hadis qudsi tuan-tuan, disampaikan dari Tuhannya, iaitu dalam kurungan dalam kitab ini hadis qudsi. Sabdanya, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati wassayyiati, telah menetapkan kebaikan dan kejahatan.
Sesungguhnya Allah telah menetapkan, iaitu ada amal kebaikan dan ada pula amal kejahatan. Ini tetapan daripada Allah. Summa bayyana zalika, kemudian ia menerangkan yang demikian. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Ini penerangan daripada baginda Nabi SAW, iaitu sesiapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan. Barang siapa dalam hati ni ada niat, sama ada kita niat untuk melakukan kebaikan, kita tergerak untuk melakukan sesuatu kebaikan, kita hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian falam ya'malha, kemudian ia tidak melakukannya. Ada niat dalam hati untuk buat perkara yang baik, tetapi dia sekadar niat sahaja. Dia tidak terjemahkan, dia tidak buat apa yang dia niatkan itu. Tapi niatnya baik. Dalam hati ni dia nak buat benda baik, tapi dia tak buat. Dia sekadar orang kata niat je lah. Niat dalam hati sahaja. Katabahallahu indahu, nescaya Allah menuliskan, Allah menuliskan, katabahallahu indahu, Allah menuliskan gerak hatinya hendak melakukan itu satu kebaikan yang sempurna di sisinya, selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya. Maksudnya tuan-tuan, ini yang dia berkaitan dengan hadis yang lepas ini. Ini penerangannya. Kalau kita berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, tetapi kita tak buat, tetapi Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun kita sekadar niat untuk melakukan kebaikan dan kita tak buat, tetapi Allah tetap memberi pahala bagi apa yang kita niatkan itu. Nampak? Kita niat nak buat benda baik, kita tak buat pun benda tu, sekadar niat. Jadi Allah tuliskan pahala baginya seolah-olah dia buat perbuatan tersebut. Tapi dia tak buat, kan? Baru niat. Maksudnya dekat sini kebaikan yang sempurna di sisinya. Allah beri dia hasanatan kamilah. Maksudnya apa yang dia niatkan itu Allah bagi, walaupun dia tak buat. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 'ashra hasanatin ila 700 bi'afin ila ad'afin katsira. Ini kalau dia tak buat, tuan-tuan. Ini kalau cerita, ini cerita yang pertama. Kalau dia niat, dia tak buat, Allah beri ganjaran juga seperti mana apa yang dia niatkan. Yang kedua ni, jika orang itu tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan lalu dilakukannya, dia niat dan dia buat apa yang dia niatkan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan kebaikan itu di sisinya dengan 10 hingga 700 kali ganda. Banyak tak, tuan-tuan? Kita niat, kita tak buat, Allah bagi satu kebaikan. Apa yang kita niatkan itu Allah bagi. Tetapi kalau kita niat, kita buat, Allah lipat gandakan lagi. Di antara 10 kebaikan, 10 ganjaran, sehingga 700 kali ganda ganjaran. Kat sini dalam kitab ini, indahu 'ashra hasanatin ila 700, 10 hingga 700.
Jadi siapa yang bagi ni tuan-tuan? Ganjaran ni siapa yang bagi? Allah yang bagi. Bagi orang yang dia niat dan dia buat. Nampak? Jadi mana yang lebih besar tuan-tuan? Kita niat kita buat ataupun kita niat kita tak buat? Lebih baiklah kita niat dan kita buat. Betul? Tetapi andai kata, ini andai kata kita berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, contoh, tetapi mungkin ada halangan-halangan. Ketika mana kita berniat itu, kita nak buat itu, kita nak melakukan amalan yang kita niatkan itu, mungkin terdapat halangan, mungkin terdapat keuzuran, dan kita tak mampu nak buat, maka Allah tetap berikan ganjaran. Baik. Kemudian buat baik tanpa niat. Amal yang dia contohlah, dia buat baik tapi dia tak niat pun dia nak buat benda tu. Dia dapatlah pahala apa yang dia buat tu. Tak dapatlah pahala apa yang niat tu, tak dapatlah. Nampak tak? Dia dekat situ, dia pahala kita berniat itu dah dapat satu pahala. Berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan tu, kita dah dapat pahala dah. Allah dah bagi kita dulu dah. Kalau kita buat, Allah tambah lagi. Tapi andai kata kita buat sesuatu perkara dan kita tak ada niat pun, kita macam secara spontan kita buat macam tu. Kita nampak orang tu susah, kita katakanlah kita pergi jalan dekat pasar malam, nampak ada orang duduk pegang tabung kan. Kita pun tak ada niat, sebenarnya nak bagi dia, nak sedekah pada dia. Tapi kita lalu sebelah tu, kita pun letak je tu, kita tak ada niat pun nak sedekah kat dia, contoh. Maka kita dapatlah pahala kita memberi itu tadi. Tapi niat kita tu tadi, tak ada pun kita nak niat sedekah pada dia, tak ada. Tapi itu pun dikira Allah terima perbuatan itu sebagai perbuatan yang baik. Tetapi tidak disertakan dengan niat. Kan lagi besar pahala kalau tuan-tuan niat, tuan-tuan bagi. Kan lagi besar kan? Tapi mungkin kadang-kadang kita ni tak terlintas pun. Mungkin kalau kita lalu sebelah kita pun letak je lah, tapi tak niat. Itu bezanya tuan-tuan. Sebab itu kedudukan niat ini mempunyai satu nilai tambah bagi perbuatan yang kita buat. Kalau kita berniat dan kita buat, pahala yang Allah akan berikan kepada kita ini terlalu banyak. Berbanding dengan kita buat sesuatu perkara kebaikan tetapi kita tak niat. Macam contoh yang lepas saya kata, sebagai contoh kita makan. Kita makan, kalau kita tak berniat sesuatu itu, kalau kita tak niat makan itu, contoh sebagai contoh makan itu, kalau kita tak niatkan itu kerana Allah, kita tak niatkan kita makan itu sebagai tenaga kita untuk beribadah kepada Allah, kita makan, kita sekadar dapat kenyang je lah untuk diri kita, tetapi tak dapatlah niat tadi tu. Kita nak niat untuk beribadah kepada Allah, untuk makan itu kerana Allah, tak dapatlah niat tu. Nampak? Itu beza dia di antara orang yang berniat dengan orang yang tak berniat. Kalau dia niat dua niat kan, satu niat orang. Orang susah menjadi niat nak ambil guna harta orang lain yang ada. Okey. Dua niat tu. Dua niat. Satu niat turun bagi kan. Lebih nak bagi turun tak ada. Okey. Itu berbalik kepada niat dia. Yang pertama ni tadi, mula-mula dia niat nak tolong orang. Kemudian dia nak tolong orang tu dengan bukan harta dia, bukan kepunyaan dia. Macam yang saya kata contoh yang lepas lah. Perbuatan yang tidak baik itu, contohnya orang yang melakukan maksiat, orang yang mencuri. Niat dia mencuri itu, dia contoh macam yang lepas saya bagi contoh, ada seorang bapa ni, ayah ni, dia pergi kedai, dia curi susu. Susu dia tu, niat dia tu nak bagi pada
anak dia minum. Kan? Jadi walaupun niatnya itu baik, tetapi caranya itu salah. Maka dengan perbuatan dia yang salah itu akan menghapuskan niat dia itu yang baik itu. Tak dapat apa-apa, dia dapat dosa mencuri. Sama juga orang yang nak menolong orang lain, tapi dia gunakan harta orang, bukan harta dia. Nampak? Jadi dekat situ, apabila dia melakukan sesuatu perkara yang salah, yang maksiat, dengan tujuan yang baik, dia takkan dapat apa yang dia niatkan itu, malah dia dapat perbuatan dia yang jahat itu yang dia buat. Niat tak menghalalkan cara. Niat tak menghalalkan cara. Kenapa awak buat benda ni? Kenapa awak jadi pondan? Kenapa awak melacur ni? Kenapa? Saya nak tolong keluarga kat kampung, tapi dengan cara dengan pekerjaan yang salah. Tak dapat apa-apa tuan-tuan, kosong. Malah dia dapat lagi dosa dengan perbuatan yang salah yang dia buat. Baik. Wa in hamma bisayyi'atin. Ini pula kalau seseorang itu berniat, tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan. Wa in hamma bisayyi'atin. Tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan. Falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia cuma tergerak untuk buat perbuatan yang tidak baik. Kemudian ia tidak melakukannya. Dia niat nak mencuri, tetapi dia tak mencuri. Dia cuma niat nak mencuri, tapi tak mencuri. Nescaya Allah tukarkan kejahatan yang tidak dilakukan kerananya itu menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Maksudnya kat sini, orang ni dia niat nak mencuri pada mulanya. Pada mulanya dia tengok kebun orang tu banyaknya buah. Kan? Wah, sedap ni nampak buah ni. Ni kalau aku ambil ni agak-agak tak nampak, orang tak nampak ni. Musim-musim buah-buah ni lah, tengok-tengok kan. Kemudian dalam masa yang sama tu, ketika mana dia nak mencuri tu, dengan izin Allah tiba-tiba dia rasa tak payahlah, berdosa pula aku ambil ni dalam. Rasanya kalau aku curi ni Allah nampak ni. Walaupun tuan kebun tak nampak, tapi Allah nampak ni aku kalau aku curi ni. Timbul kesedaran dalam diri dia. Padahal pada mulanya tadi niat dia nak mencuri, tapi timbul kesedaran, sesungguhnya Allah ni tahu aku buat apa ni. Maka dia batalkan, dia tak jadi curi. Niat dia tadi tu Allah tukarkan kepada kebaikan yang sempurna di sisinya. Maksudnya dengan niat dia tadi tu dan dia tak buat, Allah gantikan niat dia yang tak baik tadi tu, yang nak mencuri tu, Allah gantikan dengan ganjaran pahala yang baik. Nampak tuan-tuan? Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau ikutkan, sebenarnya kita niat nak buat benda jahat, sepatutnya Allah dah tulis dah. Sebab berdasarkan kepada kita punya niat kita. Sama juga dengan benda yang baik tadi. Kalau kita nak buat benda yang baik, kita tak buat, Allah dah bagi ganjaran dah. Kalau benda yang tak baik ni, kalau kita cuma niat, kita tak buat pun, sepatutnya Allah tulis kejahatan tersebut. Sebab kita dah niat ni. Tetapi menunjukkan Allah itu memberi peluang kepada kita, Allah itu masih lagi memberi ruang kepada kita. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah nak lihat sama ada kita sedar tak dengan niat yang kita buat itu, niat yang salah. Maka Allah tunggu lagi. Allah kata dengan malaikat, jangan tulis. Malaikat, jangan tulis. Sabar dulu. Tengok dia buat ke tak buat apa yang dia niatkan.
Malaikat ni kat sebelah ni tuan-tuan, dia laju je nak tulis kan. Allah kata malaikat nanti dulu, jangan tulis. Kita tengok, kita bagi dia masa, dia buat ke tak buat. Kalau kita buat, barulah malaikat akan tulis. Selagi mana kita tak buat apa yang kita niatkan itu, maka Allah akan gantikan, Allah akan tukarkan dengan satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Nampak? Baik. Kemudian wa inna hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Ini berbeza pula tadi. Kalau dia niat tak baik, kemudian dia buat apa yang dia niatkan itu, dia nak mencuri, kemudian dia niat mencuri, kemudian dia mencuri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan untuknya satu kejahatan sahaja. Kalau dia niat mencuri, dia mencuri, maka Allah akan tuliskan dosa mencuri. Satu je. Nampak? Berbanding dengan orang yang berbanding dengan kebaikan tadi, kebaikan dan juga kejahatan tadi berbeza, sangat berbeza. Jadi dekat sini tuan-tuan, kita dah boleh buat satu kesimpulan, satu rumusan. Saya rasa tuan-tuan pun dah nampak. Satu perbuatan yang baik, niat yang baik, kemudian kita tak buat pun apa yang kita niatkan itu, maka Allah tetap beri satu ganjaran. Kita niat yang baik, kemudian kita buat, maka Allah akan berikan 10 hingga 700 kali ganda ganjaran. Itu terang. Kemudian yang kejahatan pula, kalau kita niat benda yang tak baik, kita tak buat, dan kita sedar bahawa apabila kita buat perbuatan itu, kita tersedar bahawa Allah memerhatikan kita, maka kita tak jadi buat benda yang tak baik tersebut, maka Allah beri kita ganjaran pahala. Dan kalau kejahatan yang kita niatkan itu kita buat, maka Allah akan tulis satu sahaja kejahatan dia, dosa dia tu. Nampak? Dekat situ adanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Ta'ala, Maha penyayang, Maha pengasih dan penyayangnya Allah pada hamba-hamba dia. Kalau lah tuan-tuan bayangkanlah, kalau apa yang kita niatkan ni, benda yang tak baik ni, Allah terus tulis, malaikat terus tulis, maka banyak dosa kita daripada pahala. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita ni dalam hati ni kadang-kadang banyak terdetik benda yang tak baik kadang-kadang. Secara kadang-kadang kita tak sedar pun benda yang kita detik, yang terniat dalam hati kita tu kadang-kadang tuan-tuan bayangkanlah, kalau apa saja yang tak baik yang terdetik dalam hati kita ni Allah tulis, maka tuan-tuan kita rasa banyak pahala ke banyak dosa kita ni? Banyak dosa tuan-tuan. Banyak dosa kita ni. Jadi Allah ni tuan-tuan Maha pengasih, Maha penyayang. Allah kata, kalau buat benda baik, kau niat, engkau buat, aku bagi 10 hingga 700 kali ganda. Kalau kau niat tak baik, engkau buat, aku bagi satu je. Nampak tak tuan-tuan? Jadi dekat sini Allah SWT nakkan supaya kita punya timbangan amalan nanti, amalan yang baik itu lebih banyak. Dia cuma bergantung kepada kita punya niat kita. Itu nilai niat sebenarnya. Nilai niat ni besar tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab-kitab hadis yang lain, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi dan sebagainya, tuan-tuan rujuklah kitab-kitab hadis yang lain, bab yang pertama adalah bab berkenaan dengan niat. Tuan-tuan rujuk. Kesemua ulama hadis memulakan kitab hadis mereka dengan bab niat. Sebab niat ini ada nilai yang tinggi.
Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan pada kita. Jadi kalau kita ni tuan-tuan buat sesuatu perkara tetapi kita tak sertakan dengan niat, benda itu tak akan jadi ibadah. Benda itu tak akan jadi satu yang Allah akan berikan ganjaran, tak. Dia akan jadi satu adat. Sebab itu berbeza di antara ibadah dan juga adat. Dia dibezakan dengan niat. Kalau kita makan, kita sekadar makan, kita tak niat, itu namanya adat. Memang hari-hari kita makan. Tapi kalau kita sertakan dengan niat, maka perkara yang adat ni tadi, makan ni tadi, yang biasa kita buat, dia akan jadi ibadah kerana makan itu kerana Allah. Nampak? Ini perkara tuan-tuan, berbezanya adat dengan ibadah ini adalah pada perkara-perkara yang kebiasaan yang kita buat. Sebab seperti mana yang saya dah beritahu yang lalu juga, ada ibadah-ibadah yang tertentu yang menjadikan niat itu sebagai rukun. Dalam sembahyang, niat itu ialah rukun. Kalau kita tak niat, maka tak sah sembahyang tersebut. Puasa, kalau kita tak niat, maka puasa kita juga tak sah. Niat ini adalah pada perkara-perkara yang kebiasaan, yang adat yang kita buat. Maka kalau kita sertakan dengan niat, maka dia akan jadi pahala. Sebagai contoh, tuan-tuan datang kuliah tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu tuan-tuan datang kuliah. Tapi tuan-tuan tak ada niat pun sebenarnya kerana Allah. Datang kuliah ni memang biasa aku datang. Memang ada kuliah sekali kuliah datang. Tapi kita tak ada niat pun. Aku ni pergi kuliah ni, aku niat nak dapat ilmu satu. Aku niat ni bila aku dapat ilmu nanti aku boleh dah amalkan. Bila dah aku amalkan nanti aku niat insya-Allah mudah-mudahan amalan-amalan aku diterima oleh Allah. Kerana Allah lah aku nak pergi untuk ilmu ni kerana Allah. Maka kita dapatlah pahala kita pergi ke majlis ilmu tu. Tapi kalau sekadar kita datang, kita duduk, tak ada niat apa pun, memang kita biasa buat macam tu, dia akan jadi kebiasaan je. Dia akan jadi benda yang biasa yang kita buat. Dia jadi adat, kebiasaan. Allah akan bagi tak tuan-tuan pahalanya? Allah akan bagi juga sebab kita hadir ke majlis yang baik. Tapi tak dapatlah tadi 10 kali ganda hingga 700 kali ganda tadi tu. Tuan-tuan datang niat, tuan-tuan datang kuliah, tak ada niat apa-apa pun, kebiasaan saja, maka tuan-tuan akan dapatlah tuan-tuan pahala datang ke kuliah ni, ke majlis ilmu, tuan-tuan dapat. Ada seorang lagi hamba Allah ni, Tuan Haji ni datang, dia niat kerana Allah. Aku datang majlis ilmu ini, aku nak dapatkan ilmu, aku nak amalkan kerana Allah. Maka dia dapat pahala untuk menuntut ilmu, dia dapat pahala 10 hingga 700 kali ganda. Berbanding dengan kita yang datang biasalah memang aku datang. Contoh, itu kita nampak tuan-tuan, beza dia. Di antara orang yang berniat dengan orang yang tak berniat. Bukan bermaksud kalau kita buat benda yang baik itu kita tak niat, kita tak buat apa-apa, tak. Benda yang baik yang kita buat walaupun kita tak ada niat pun, Allah akan bagi juga apa yang kita buat tersebut. Perbuatan baik yang kita buat tu Allah akan bagi ganjaran juga. Tapi tak samalah ganjarannya seperti mana orang yang berniat. Baik dengan niat. Apa? Dia buat yang baik, tapi dengan niat orang puji dia. Itu niat tak betul juga. Dia termasuk tadi dalam perkara yang seolah-olah macam tidak menghalalkan cara tidak menghalalkan apa? Niat tadi tu. Niat tak menghalalkan cara. Niat dia tu datang ke masjid untuk orang puji. Kat situ niat dia tu dah rosak. Orang panggil niat dia dah rosak.
Jadi kalau dia buat apa yang dia niatkan itu, dia pergi masjid juga, dia pergi sembahyang jemaah juga, tapi niatnya itu supaya orang puji, maka niatnya itu dah rosak. Jadi solat yang dia buat tu, dia akan turut rosak ke atau macam mana tuan? Dia akan datang, dia akan solatnya itu juga tuan-tuan, dia akan jadi rosak. Kalau kerja, baca bismillah je tanpa niat kan. Baca bismillah juga boleh dikatakan sebagai dimulakan dengan perkara yang baik. Bila kita baca bismillah ni, kadang-kadang kita ni, kenapa kita baca bismillah? Sebab mungkin kita ni ada niat juga. Dia mesti ada terdetik niat dalam ni. Sebab tu baca bismillah. Aku nak kerja ni bismillah. Aku nak mula kerja ni bismillah. Kita mulakan kerja dengan nama Allah. Bermaksud kita dalam waktu kita nak melakukan pekerjaan itu, kita ada niat kerana Allah. Sebab tu kita mulakan dengan bismillah. Kalau orang yang tak ada niat nak mulakan dengan bismillah, dia takkan sebut bismillah tu. Datang-datang terus pergi kebun, terus nyawik. Tak. Berbanding dengan orang yang datang, dia tengok pokok dulu, dia ambil galah, bismillah. Kan lain. Nampak tak? Berbanding dengan orang yang tak ada niat pun nak sebut bismillah tu tadi. Jadi kalau dengan perkataan lafaz dia sebut bismillah itu menunjukkan dia ada niat. Terdetik dalam hati dia, bismillah. Nak kerja ni, bismillah. Nampak? Jadi kalau makan, kalau rumah saja dapat niat kerana Allah. Contoh kalau makan pula, dia bismillah juga. Dia memulakan dengan bismillah. Dia makan, bismillah. Contoh ambil nasi tu masuk mulut, bismillah. Dia pun makan. Dia mulakan dengan nama Allah. Itu boleh dikira sebagai niat juga tak? Boleh jugalah. Sebab tuan-tuan, tak semua orang dia akan mulakan sesuatu pekerjaan itu dengan bismillah, dengan nama Allah. Tak semua orang yang akan mulakan dengan bismillah. Kalau orang yang biasa, memang kebiasaan dia, setiap pekerjaan yang dia buat, dia mulakan dengan bismillah, maka dia menunjukkan bahawa orang itu ada niat. Dia ingat kepada Allah. Dia nak buat pekerjaan itu, dia nak buat benda itu dimulakan dengan nama Allah, bismillah. Kalau orang yang tak biasa, memang tak pernah buat, memang tak pernah baca bismillah tu, apa-apa pekerjaan yang dia buat pun, dia takkan cakap bismillah. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, niat ini bukan kita sebut. Niat ini bukan kita kena sebut panjang-panjang, tak. Itu kalau dia tu susah, Ustaz, niat panjang-panjang ni, saya dah nak buat benda lain, nak buat satu kebaikan, niat panjang-panjang pula kan. Niat ni tuan-tuan, dia sekadar lintasan di dalam hati kita. Dia cuma lintas, tahu lintas? Dia cuma masuk gitu je. Aku ni nak nyawik ni, bismillah. Cukup. Itu juga termasuk dalam perkara yang disebut sebagai niat. Bukannya niat ni kita nak sahaja aku menyawik ini kerana Allah Ta'ala, kerana nak bagi, nak cari rezeki, kerana panjang tuan-tuan. Kita nak menyebut macam tu bila masa pula kita nak nyawik pokok tu. Kan? Tak payah tuan-tuan. Sebab kalau kita faham konsep niat ini cuma lintasan. Seperti mana yang kita dah sebut pada hadis yang lalu, iaitu lintasan. Apa yang terdetik dalam hati kita ini kerana Allah, maka itu sebagai niat dan dikira sebagai ibadah. Tuan-tuan nak niat semayang ni, tuan-tuan niat macam mana? Kalau kita tengok niat yang sebenarnya dalam solat, dia ada 3 je. Kan, dia ada qasad, dia ada ta'yin, dia ada apa lagi satu saya lupa. Dia ada 3 je. Sahaja aku solatkan fardu apa? Kemudian kerana berapa rakaat kerana kerana Allah. Jadi niat ni tuan-tuan, dia cuma lintasan. Lintasan. Kalau orang yang was-was tu dalam sembahyang sebagai contoh, Allah tak habis-habis tu,
susah no ke niat tu nak masuk. Solat fardu maghrib sahaja aku solat apa? Fardu maghrib berapa rakaat? 3 rakaat kerana Allah. Niat tu masuk je. Terus dah. Ini Allah tak habis. Apa yang niat banyak sangat nak dimasukkan ni? Dia nak masukkan semua sekali tu. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikut imam kerana memanglah panjang tuan-tuan. Tak masuk-masuk macam tu. Tak masuk-masuk. Sebab itu niat dalam bab niat ini adalah lintasan hati. Kalau dia benda itu terdetik, terlintas, masuk dalam hati kita, maka dia dikira sebagai niat. Nampak? Sebenarnya benda ni tuan-tuan, niat ini satu perkara yang mudah sebenarnya. Kalau kita nak masukkan niat dalam hati kita ni, nak detikkan niat dalam hati kita ni, kita nak buat sesuatu benda yang baik, kita masukkan niat, InsyaAllah tuan-tuan, itu benda yang kita kena buat. Dia untuk membezakan sebagai adat dan juga ibadah. Ini penting. Baik, dalam ni ada dia punya huraian dia. Sempat lagi tak ni? Tinggal minit je, nampak? Ini baru baca hadis ni, ada huraian dia lagi, tapi huraian tak panjang pun. Tapi sebagaimana tuan-tuan dalam hadis ini yang kita dapat faham, bahawa dia senang saja, iaitu kalau kita niat, kita tak buat, Allah akan beri satu ganjaran. Kalau kita niat dan kita buat, Allah akan beri 10 hingga 700. Kalau yang kejahatan tadi, kalau kita niat, kita tak buat, itu kerana Allah, maka Allah akan tukarkan niat kita yang nak melakukan kejahatan itu kepada kebaikan, dan kejahatan itu kalau kita niat dan kita buat, maka Allah akan tuliskan satu kejahatan yang sama dengan apa yang dia niatkan. Itu saja kesimpulannya, senang. Jadi saya harap kita sama-sama dapat faham, dan mudah-mudahan kita dapatlah memperbaiki amal-amal kita, dan kita masukkanlah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita ganjaran yang sepatutnya. Jadi sekian saja. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.